Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin al-amin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripadanya dapat kita berkumpul di sini pada hari ini untuk membincangkan tentang satu isu yang sedang hangat diperkatakan di bumi Malaysia dan sebelum ini telah hangat diperkatakan di negara-negara Arab. Rentetan demonstrasi dan revolusi yang telah berlaku di sana bermula daripada Tunis, kemudian diikuti oleh Mesir dan negara-negara Arab yang lain seperti Yaman, Syria, Bahrain dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penutup bagi segala rasul yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan manusia, dan diberi bersama-sama dengan Al-Quran itu As-Sunnah untuk menerangkan Al-Quran. Sebagaimana yang disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan satu perkara yang seumpama dengan Al-Quran untuk menerangkan Al-Quran, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, kita sebagai satu umat yang mana ada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ada ikutan kita ada qudwah kita, maka apa sahaja yang berlaku kepada umat ini, maka mesti kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan tafsiran para ulama kita yang tabar daripada generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang mewarisi ilmu mereka selepas itu. Supaya apa? Supaya kita berada di dalam bayyinah, kita berada di atas jalan yang terang, kita berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, sebagaimana yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari di dalam solat kita, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang mana kamu telah memberi nikmat kepada mereka, iaitu minan nabiyyin, daripada golongan para nabi, wassiddiqin, daripada golongan yang membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, dan juga orang yang mana telah orang yang telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang salih di kalangan mereka. Oleh demikian, apa sahaja yang berlaku, sama ada perkara itu telah dinaskan di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, ataupun perkara itu tidak dinaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah, maka tugas para ulama untuk mengkaji perkara tersebut, untuk memandu manusia supaya dapat berjalan di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, demi kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekarang, isu yang sedang hangat diperkatakan di Malaysia, iaitu hukum demonstrasi. Apakah hukum demonstrasi? Adakah perkara ini dibenarkan oleh Islam ataupun perkara ini tidak dibenarkan oleh Islam, ataupun di sana ada pendapat pertengahan antara yang membenarkan ataupun tidak membenarkan sesuatu perkara yang kita namakan perkara yang baru, kemudian tidak pernah dikenali daripada ulama-ulama Islam untuk kita amalkan ataupun untuk kita tinggalkan. Jadi saya tertarik untuk membahaskan isu ini. Tetapi sebelum membahaskan isu ini, kita perlu jelas dalam beberapa perkara, kita perlu jelas dalam beberapa isu, supaya apa? Supaya perbahasan kita itu kita tidak namakan sebagai khilaf lafzi, iaitu seorang bercakap tentang A, seorang lagi bercakap tentang B, orang yang lain bercakap tentang C. Jadi kita tidak ada satu poin yang mana kita sama-sama sepakat untuk berbicara tentang poin tersebut. Menyebabkan khilaf kita sebenarnya adalah khilaf lafzi. Sebab itulah para fuqaha sebelum mereka memulakan sesuatu perbahasan di dalam kitab mereka, mereka akan mulakan dengan ta'rif. Apabila dimulakan dengan ta'rif, maka kita tahu kita nak bincang tentang apa. Perbincangan kita tu menjurus kepada apa? Pembincangan kita tu menyentuh apa? Subjek apa? Topik apa? Supaya apa? Supaya apa sahaja dalil, apa sahaja pandangan, apa sahaja fikiran yang kita nak terapkan kepada sesuatu perkara itu kena pada tempatnya. Jadi apabila satu-satu topik, satu-satu subjek, satu-satu isu kita telah sepakat, maka apa sahaja yang kita akan bincangkan lepas tu kena pada tempatnya, maka insya-Allah kita dapat
timbulkan ataupun kita dapat hasilkan satu pendapat yang paling baik, satu pendapat yang paling mendekati kebenaran, satu pendapat yang mana paling mendekati dalil. Okey. Jadi sebagaimana kata para fuqaha, untuk mengeluarkan satu-satu fatwa, maka kita kena teliti 3 rukun fatwa yang paling utama. Yang pertama ialah idrakul hukmi syar'i. Kita kena tahu hukum syarak terhadap satu-satu masalah. Yang kedua, idrakul waqi'. Kita kena tahu waqi', realiti kehidupan kita. Di mana kita hidup, dengan siapa kita hidup, pada masa mana kita hidup. Biasa ni 3 perkara yang utama dalam memahami idrakul waqi', dalam kita memahami realiti kehidupan kita. Kerana apa? Kerana mungkin tempat yang berbeza akan menyebabkan hukum berbeza. Waktu yang berbeza menyebabkan hukumnya berbeza. Dan masyarakat yang hidup di tempat dan waktu itu yang berbeza menyebabkan hukum berbeza. Sebab tu para fuqaha kita, mereka mengatakan bahawa la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amakin. Tidak diingkari akan berlakunya perubahan hukum disebabkan berlakunya perubahan tempat dan juga masa. Jadi oleh demikian amat penting untuk seseorang yang ingin bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya jika benda ini tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita namakan sebagai fiqhun nawazil, perkara yang baru berlaku di kalangan masyarakat, maka dia kena tahu masyarakat mana yang sedang dia bercakap, masyarakat itu hidup pada waktu mana, dan masyarakat itu duduk di tempat mana. Supaya apa? Supaya kita tidak menjatuhkan hukum syarak itu pada satu tempat yang tidak kena dan pada satu tempat yang tidak sesuai. Dan rukun fatwa yang ketiga ialah ar-rabtu bainal hukmi syar'i wa bainal waqi'. Kita kena cuba untuk cantumkan hukum syarak itu dengan realiti suasana masyarakat yang akan dikenakan hukum syarak itu terhadap mereka. Jadi bertitik tolak daripada 3 rukun fatwa ini, saya ingin membahaskan tentang isu bersih. Pertama sekali saya nak kata, saya tidak mewakili mana-mana pertubuhan, saya tidak mewakili mana-mana parti politik, saya tidak mewakili mana-mana aliran. Hanya satu je aliran yang saya wakili, iaitu aliran Allah dan Rasulnya berdasarkan kefahaman salafil ummah, iaitu ittiba'ul kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan kefahaman salafil ummah yang mana telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang banyak bahawa mereka ini adalah sebaik-baik Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kemudian kurun yang mengikuti mereka dan kurun yang mengikuti mereka. Jadi sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang Islam, kita telah sepakat bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemutus hukum yang satu-satunya boleh menyatakan sesuatu perkara ini adalah dibenarkan ataupun tidak dibenarkan dalam syarak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas utama baginda adalah untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali di sana ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad sendiri, kemudian jika perkara itu benar, Allah Subhanahu Wa Taala akan iakan, dan jika perkara yang diijtihadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tepat sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan wahyu menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya hukum ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah, tidaklah ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantarkan Nabi SAW sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kamu kepada umat kamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika kamu tidak menyampaikan risalah tersebut, maka kamu tidak menyampaikan risalah tersebut dan kamu menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ketika mana kamu melakukan dakwah tersebut, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu takut kepada sesiapa. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, iaitu wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kamu daripada manusia. Jadi tuan-tuan, oleh demikian, apabila kita telah sepakat bahawa hukum adalah milik Allah dan milik Rasulullah SAW, maka kita kena usaha apa sahaja yang berlaku untuk kita tahu apakah kehendak Allah dan kehendak Rasul. Sama ada perkara itu telah disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas, atau perkara itu tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas, maka datanglah peranan para ulama untuk menilai nas-nas yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, melihat kaedah-kaedah, usul-usul yang disepakati dalam Islam, sehingga mereka akan keluarkan pendapat yang kita namakan sebagai ijtihad. Bila mereka keluarkan pendapat, maka kita kena ikut pendapat para ulama ini selagi mana ulama mereka bersatu dalam pendapat tersebut. Yang ini kita namakan sebagai ijma'. Dan apabila ulama mereka saling berselisih dalam sesuatu perkara, maka kita akan tengok adakah perselisihan mereka ini dari sudut perselisihan yang dibenarkan oleh Islam kerana dalilnya yang boleh untuk pergi ke pendapat A, dan dalam masa yang sama kita tengok boleh pergi ke pendapat B. Yang ini kita namakan sebagai apa? Khilaf sa'ir. Khilaf yang mana luas, yang mana dipuji oleh salaf. Bahkan kata Qatadah rahmatullahi alaih, barang siapa yang tak tahu ilmu khilaf, maka dia tak ada ilmu. Tidak akan sekali-kali dapat ilmu orang yang mana tidak tahu tentang khilaf. Bahkan Imam Ahmad rahmatullahi alaih dia kata apa? Aku suka kalau manusia ni khilaf. Sebab apa? Bila manusia ni khilaf, di sana akan ada keluasan dan kebebasan untuk umat. Begitu juga Umar Ibn Abdul Aziz, khalifah kita yang kelima. Beliau mengatakan bahawasanya, aku suka jika sahabat-sahabat mereka khilaf. Sebab apa? Bila mereka khilaf, di sana ada keluasan untuk umat. Sebab itulah Imam Malik rahmatullahi alaih, ketika mana khalifah pada zaman itu ingin menjadikan Muwatta sebagai perlembagaan bagi negara Islam pada waktu itu, Imam Malik rahmatullahi alaih dia tidak setuju dan dia ingkar. Dia kata apa? Dia kata sahabat-sahabat Nabi SAW telah bertebaran di seluruh negara, dan anak-anak murid daripada tabi'in telah ambil ilmu para sahabat, dan mereka khilaf dalam banyak perkara, dan khilaf mereka ini sebenarnya adalah untuk kebaikan umat manusia. Tapi kita kena faham, khilaf yang dimaksudkan di sini ialah khilaf yang tahtamiluhul adillah, iaitu dalil tu kalau kita tengok, sekejap dia nampak macam nak pergi ke A, sekejap dia nak pergi ke B, sekejap nampak mungkin nak pergi ke C. Dan perkara ini tidak dicela oleh salaf. Bahkan sahabat radhiyallahu taala anhum yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan penurunan wahyu, mereka juga khilaf di kalangan mereka. Tetapi di kalangan mereka tidak mencela antara satu sama lain.